dapat kita sambung malam ni kitab Risalah Tauhid. Okey, dah rakam. Kena ingat-ingatlah. Bukannya saya nak ingat pun. Banyak sangat benda nak kena setting. Alhamdulillah, sentiasa ada orang yang ingatkan. Itulah apa bagusnya kalau ramai-ramai. Masing-masing membantu. Okey, kita masuk kat mana? Kita masuk nombor 4. Muka surat 6. Mabadi' Asyarah. Kalau kitab saya muka surat 5. Kitab Jawi. Rumi muka surat 6. Ramai yang mesej hari ni on the way balik, tak sempat lagi nak masuk. Masih ada dekat surau, kat masjid, macam-macam. Tak apa, biarkan. Kita mulakan mana yang ada, nanti orang masuklah. Jadi boleh buka maudhu'nya, tempat perbahasan, iaitu Mabadi' Asyarah. Kita bincang berkaitan dengan maksud Mabadi' Asyarah tu, kita bincang berkenaan sukatan. Jika kita nak sukatan pelajaran, jika kita nak belajar satu-satu ilmu, kita kena tahu 10 perkara baru sempurna pembelajaran kita tu. Yang kita dah bahas semalam, nama ilmu, tempat ambilan, asal usul ilmu tu lah, ambil kat mana, sumbernya tu kat mana, kandungan, isi kandungan tu apa ada dalam kitab, dalam ilmu tu, ilmu membahaskan tentang bukan membahas, apakah isi kandungan ilmu tu. Okay. Kadang-kadang 3, 4, 5 dia lebih kurang sama je, nak sama je dia punya tu, lebih kurang. Kalau 10 tu, kalau kita perinci kan, silap-silap sebenarnya ada 5 je kot. Yang lain tu dia lebih kurang. Tapi tak apalah, kata 10-10 lah. Yang keempat pula, yang ketiga, isi kandungan. Yang kedua, tempat ambilan, iaitu sumber ilmu ni. Yang pertama, nama ilmu. Yang keempat, tempat bahasnya. Macam nak sama je dengan isi kandungan. Isi kandungan tu perkara yang dibahaskan lah. Lebih kurang sama lah. Tapi dia ada sikit-sikit beza. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, yang nombor 4, Mabadi' Asyarah yang keempat. Prinsip ilmu yang keempat. Sukatan pelajaran yang keempat. Yang keempat. Perkara yang keempat yang wajib dia belajar pada satu-satu ilmu, kita bahas ilmu tauhid. Yang keempat, tempat bahasnya ataupun maudhu'nya, ataupun topik, boleh juga tajuk, boleh juga point, boleh juga agenda, boleh juga. Itu maksud tempat bahas, maudhu'. Kalau kita nak faham, kita faham macam ni. Perbahasan ataupun agenda ilmu tasawuf membicarakan tentang sifat-sifat hati kan. Sifat-sifat hati yang datang ke atas manusia. Kadang-kadang sifat hati itu mahmudah, terpuji. Kadang-kadang mazmumah, terkeji. Ilmu yang berkisar tentang hati manusia, lintasan-lintasan yang datang, sama ada baik atau buruk, ilmu tu nama ilmu tasawuf. Itu kita nak faham gitu. Jadi perbahasannya tentang hati manusia. Lintasan yang datang dekat hati manusia. Itulah bahasnya. Ilmu apa ni? Ilmu tasawuf. Ilmu fiqh pula membahaskan, berkisar tentang cara-cara ibadah, sah batal, hukum hakam. Itu adalah perbahasan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Fiqh dia tak cerita pasal dalam hati. Tak. Perbahasan dia atau maudhu'nya adalah halal haram, sah batal,
makruh, harus, tu bahas ni berkaitan dengan cara ibadah dan hukum hakam zahir dia panggil. Itu dia panggil ilmu fiqh. Maudhu'nya atau tempat bahasnya berkaitan dengan cara-cara beribadah, hukum hakam beribadah, hukum hakam zahir. Perbahasan ataupun agenda ataupun maudhu' tentang ilmu fitan. Ada orang tanya tadi. Baru orang tanya. Dia kata, perlu ke kita belajar ilmu fitan? Tapi tak kata ilmu fitan, ilmu akhir zaman. Sebab sekarang ni guru-guru kita banyak dah mula detailkan satu ilmu yang dipanggil fiqh tahawulat. Nama ilmu tu fiqh tahawulat ataupun ilmu fitan. Ataupun lagi mudah, ilmu berkisar tentang akhir zaman. Dulu tak ada sangat. Maksud akhir zaman tu bukan cerita padang mahsyar, syurga neraka, bukan. Itu daripada dulu dah ada. Ini satu ilmu yang berkisar tentang akhir zaman. Bila akhir zaman, bila Dajjal keluar, tu waktu tu. Sekarang dah semakin banyak dibicarakan kerana mengikut pandangan mereka kita dah sangat-sangat hampir. Maka perlu dijelaskan kepada masyarakat pada pandangan mereka. Waktu ini sedang hampir, sedang sangat hampir. Maka perlu digembar-gemborkan, dikorek berkaitan dengan ilmu yang dah lama tenggelam, iaitu dipanggil ilmu fitan ataupun fiqh tahawulat. Agenda perbahasan maudhu' ilmu fitan atau fiqh tahawulat ni berkisar tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi ilmu tu dalam tu ada apa? Cerita tentang akhir zaman. Akhir zaman, akhir zaman. Nabi Isa, Dajjal. Tu gini kata zaman. Jadi perbahasannya ilmu fitan adalah tentang akhir zaman. Jadi kita ulang boleh. Tasawuf berkisar tentang hati manusia. Ilmu fiqh berkisar tentang sah batal ataupun hukum hakam zahir. Ilmu fitan, fiqh tahawulat berkisar tentang tanda-tanda yang berlaku akhir zaman. Ini semua wajib belajar ni. Okey. Habis ilmu tauhid, apa perbahasannya? Apa agendanya? Ilmu tauhid dia membahaskan 4 perkara. Tu. 4. Maudhu'nya 4, bahasnya 4, agendanya 4. Yang pertama, pada zat Allah Taala. Kita membincangkan tentang zat Allah Taala. Tapi bukan maksud zat Allah Taala diri Allah. Kita tak boleh bincang tentang zat. Gilisim nanti. Tak sampai akal kita yang terbatas. Habis itu kita bincang apa? Kata tentang zat Allah Ta'ala. Dari segi sifat-sifat yang wajib baginya. Sifat yang wajib sifat, bukan zat Allah. Sifat-sifat dia. Yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang mustahil. Mustahil Allah begini. Mustahil Allah begini. Mesti Allah begini. Mesti itu wajiblah. Itu yang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Tempat bahasnya adalah tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan sifat yang harus padanya. Jadi keseluruhannya merangkumi 41 la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah, dengan maksud kena faham, kena belajar 41 sifat. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Itu dia kata. Membicarakan zat Allah. Tapi kita tak boleh bicara zat Allah secara direct. Kita tak sampai akal kita. Maka kita cuma mempelajari, memahami dari segi sifat-sifat Allah. Bagi orang yang pening yang sifat-sifat, apa benda sifat-sifat ni? Contoh je Allah Maha Berkuasa. Itu sifatlah tu. Kadang-kadang kita sebut sifat-sifat istilah tu, dia jadi macam blur tu. Jadi apa nak bincang, apa maksud sifat-sifat ni? Mudah faham gini. Allah Maha Berkuasa kan? Berkuasa itulah sifat. Itulah kita nak bincang tentang kekuasaan Allah. Berbincang tentang Allah berkehendak. Sebab Allah kehendaklah jadi gini, jadi gini, jadi gini. Yang jadi-jadi ni bukan kehendak kita, semua kehendak Allah. Maknanya Allah berkehendak. Kehendak itulah sifat Allah. Nak bincang pasal kehendak Allah lah ni. Itulah maksud sifat-sifat. Kalau payah nak cerna, apa sifat? Benda sifat tu apa? Maksudnya kan, membicarakan tentang Allah. Tapi bukan Allah secara direct. Tapi membicarakan sifat-sifatnya. Apa? Membicarakan tentang kekuasaan Allah. Kehendak Allah. Membicarakan tentang Allah itu, tentang kewujudan Allah. Kewujudan Allah. Adanya Allah tu tak macam kita. Contoh, membincangkan tentang sifat-sifat. Sifat-sifat Allah. Okey, itu merangkumi 41 sifat yang wajib fardu ain. Yang merangkumi la ilaha illallah.
Yang kedua, yang dibincangkan, 4 perkara yang dibincangkan, bahasan dalam ilmu tauhid. Yang kedua, pada zat Rasul-Rasul. Zat tu maksud diri Rasul tu. Tapi macam mana nak bincang tentang diri Rasul? Rasul dah wafat. Jadi bincang di zat Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib. Samalah macam tadi. Maksudnya, sifat-sifat yang wajib tu maksudnya mesti Rasul macam ni. Tu sifat dia mesti macam ni. Untuk kita nak faham mudah sifat tu apa, kita kata cerdik. Cerdik tu satu sifat Nabi. Jadi kita membicarakan tentang kecerdikan Rasul. Itulah membicarakan tentang Rasul. Jadi kita bincang tentang Rasul, iaitu dari segi sifat-sifat yang wajib. Bahasa sekarang, mesti Rasul macam ni. Macam ni tu wajib, mesti itu wajib lah. Mesti Rasul tak macam ni. Itu dah maksud sifat-sifat yang mustahil. Dan sifat yang harus. Rasul harus ni maksud okey aja. Mana-mana pun okey. Mesti macam ni ke? Tak semestinya. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Ada panggil harus. Tapi kalau yang wajib, mesti macam ni. Tak boleh yang lain. Mesti macam ni. Apa contohnya? Fatanah, cerdik. Mesti Rasul tu cerdik. Tak mungkin bodoh. Tak mungkin. Rasul adalah cerdik. Itu sifat dia. Kita bincang sifat dia. Sifat Rasul tu. Sama juga ada 9 yang merangkumi Muhammadur Rasulullah. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat yang mustahil bagi Rasul ada mustahil ada 4 juga, lawan daripada tadi. 4 sifat yang wajib. Dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Okey je kalau Rasul macam tu. Contoh sifat yang harus, kalau Rasul tu menangis sebab kematian anak. Mustahil tak? Wajib ke? Maksudnya wajib Rasul untuk menangis jika mati anak? Tak. Mustahil ke? Mustahil Rasul menangis bila kematian anaknya? Tak mustahil. Jadi dia harus. Rasul menangis pun okey, tak menangis pun okey. Apabila kematian anaknya. Itu dia panggil sifat yang harus. Jadi habis Rasul apa menangis kematian anak? Harus. Itu kena baca sifat yang harus. Tapi Rasul apa tak cerdik? Itu mustahil. Memang betul. Rasul mesti cerdik. Dia tak mungkin tak cerdik. Boleh ataupun boleh je Rasul tu cerdik, boleh je Rasul tu tak cerdik. Tak boleh. Kalau kita belajar sifat yang wajib bagi Rasul, kita kata tak mungkin Rasul tu tak cerdik. Rasul mesti cerdik. Habis tu Rasul menangis. Bila sedih kematian ibu bapa ke menangis, itu harus. Dengan maksud Rasul nak menangis pun okey, tak menangis pun okey. Harus. Tak pelik pun. Itu antara sifat-sifat yang kita kenal Rasul kita. Iaitu ada 9. 41 tambah 9 jadi 50. Jadi 50. 50 ni wajib setiap orang belajar. Tak belajar berdosa. Nanti akan bahas. Itu yang kedua dalam maudhu' ataupun perbahasan ataupun agenda ilmu tauhid. Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim-jirim. Jirim-jirim ni, kalau mudah kata, yang ada fizikalnya, jirim. Ni jirim ni. Ni jirim ni. Ni jirim lah. Ni jirim ni. Okay? Dan arat-arat, kalau mudah-mudah untuk sekali lalu, dia kata putih. Putih ni. Hijau. Ni. Dia panggil arat. Biru. Dia tak ada, bukan dia ada tapi mana nak ambil biru ni? Tak boleh ambil, dia duduk kat kertas kan. Tu perumpamaan je tu. Dan beberapa perkara lagi termasuk juga petak, bulat, kita akan bahas satu-satu. Itu bukan Tuhan. Kita belajar ilmu tauhid, kita nak belajar tentang ketuhanan dan kerasulan. Yang kata putih, biru tadi, yang kata buku ni, orang, jirim tadi, itu bukan Tuhan. Kenapa pula nak belajar? Kata nak belajar ilmu ketuhanan. Tiba-tiba pergi belajar, bukan Tuhan ni makhluk. Dia kata sini. Pada segala kejadian jirim-jirim. Makhluk lah tu. Arat-arat. Tu maksud tadi, yang kata putih apa tadi? Sekira-kira keadaannya itu, kenapa kena belajar makhluk? Walaupun kita nak kenal Tuhan, tapi kita kena kenal makhluk. Kita kena belajar tentang makhluk juga. Kena belajar arat-arat. Kena belajar jirim-jirim. Jisim-jisim. Kenapa? Sedangkan kita nak belajar tentang ketuhanan. Dia beritahu. Sekira-kira keadaan itu kena belajar juga tentang manusia, kena belajar juga tentang pokok, kena belajar tentang jirim-jirim, makhluk-makhluk lah kena belajar juga untuk kenal Tuhan, kena belajar juga kerana itu jadi pertunjukan. Bahasa sekarang ni jadi bukti. Pertunjukan tu macam bukti. Sebab itu akan menjadi bukti dan dalil dan alasan kita
atas wujudnya yang menjadikan. Jadi kalau ada buku, kita kena belajar buku ni apa, kertas ni apa, arat ni apa, jirim ni apa, dah belajar. Okey, lepas dah faham, ada tak yang jadikan dia? Mesti ada yang jadikan. Bila kata mesti ada jadikan, automatik kembali kepada pencipta iaitu Allah. Jadi, kena belajar juga makhluk untuk kenal Allah. Belajar sifat-sifat Allah direct untuk kenal Allah. Belajar sifat-sifat Rasul kerana Rasul yang bawa. Belajar makhluk ni buat apa pula? Untuk bila sebut makhluk gini, automatik nampak Tuhan. Maksud nampak, automatik. Kita boleh relate. Kerana ini makhluk, maka ini Tuhan. Inilah Tuhan. Tak macam makhluk. Sebab tu kena belajar makhluk juga. Tanpa mempelajari tentang makhluk, kita akan bertukar. Kita boleh bertukar. Makhluk kita kata Tuhan. Tuhan kita kata makhluk. Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan, kita letak dia sifat-sifat makhluk. Sebab kita tak belajar makhluk tu apa. Kalau kita kenal makhluk tu apa, kita tak akan kata makhluk tu Tuhan. Kalau kita belajar Tuhan tu, yang sebenar-benarnya, kita tak akan kata Tuhan tu makhluk. Takkan. Sebab kita kenal ini makhluk, ini Tuhan. Jadi bila kita tahu ini makhluk, maka selain daripada makhluk ni, mesti Tuhan. Jadi senang gitu. Jadi walaupun kita nak belajar tentang Tuhan, tapi kita terpaksa belajar tentang makhluk juga. Sebab dengan kita faham makhluk, baru kita tahu, baru kita kenal sebenar-benar Tuhan kita. Sebab tu dia kata, dalil atas wujud yang menjadikan dia. Maknanya perbahasan ini, tujuan perbahasan tentang makhluk, tentang jirim, tentang arat, kan, tentang fizikal yang ada ni, benda-benda yang ada, yang kita panggil benda ni, tujuan kita faham tentang benda-benda ni adalah sebagai mengambil dalil atas keberadaan Allah. Mengambil dalil, mengambil bukti bahawasanya adanya Allah. Tanpa kita faham makhluk, payah kita nak kata adanya Allah. Kalau kita kata adanya Allah sekalipun, kita akan letak Allah tu macam makhluk juga. Sebab kita tak faham makhluk. Itu yang jadi macam-macam sekarang. Pahaman-pahaman yang mengatakan Allah gitu gini ni, yang kalau kita detailkan, dia umpamakan Allah itu makhluk. Macam makhluk. Duduk ke, kan, berdiri ke, tangan dan sebagainya. Sebab dia tak kenal makhluk. Sebab tu dia boleh kata Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada mata. Dia boleh kata gitu. Sebab dia tak kenal makhluk. Sebab tu kena belajar makhluk. Bila dah belajar makhluk, takkan Allah macam makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Sebab dia kenal makhluk lah. Kalau makhluk pun dia tak kenal, itu dia kata Allah macam-macam. Tapi daripada ayat Quran juga dia ambil. Sebab tu kena belajar tentang makhluk, tentang jirim, tentang arat, supaya kita tak letak sifat kemanusiaan atau sifat makhluk tadi dekat Allah. Itu tujuannya. Jadi membicarakan tentang makhluk hanya sekadar untuk dijadikan dalil wujudnya Allah sebagai pencipta dan sempurnanya Allah dengan sifat-sifatnya. Itulah tujuan belajar makhluk. Maknanya belajar makhluk kerana nak kenal Allah. Belajar sifat Allah kerana memang nak kenal Allah. Belajar sifat-sifat Rasul kerana memang nak kenal Rasul yang dapat direct wahyu daripada Allah. Cerita pasal makhluk, sama juga. Kembali nak kenal Allah sebenarnya. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah. Jadi, jadi sebab tu kita kena kenal yang kedua, iaitu kenal Rasul ni macam mana. Kerana antara akidah kita, ada yang Rasul bagi tahu kita, yang mana kita tak boleh fikir, tak boleh bayang, tak boleh gambar, yang kita tahu kerana Rasul bagi tahu je. Jadi Rasul ni dia mempunyai sifat-sifat istimewa lah. Sebab pertama dia terima wahyu dan dia bagi tahu kita. Bila dia bagi kita, kita tak boleh fikir. Tentang ketuhanan boleh. Rasul bagi tahu kita bahawasanya itu Allah adalah Tuhan yang Esa, yang gini. Kita pun fikir. Betul. Boleh fikir. Betul. Betul Rasul kata. Kita setuju dengan Rasul. Tapi perbahasan yang keempat, kita tak boleh fikir. Saya ulang balik. Membicarakan tentang ketuhanan, Nabi kata Tuhan kita Allah Esa, satu, tunggal. Tidak ada dua. Itu Rasul kata. Dan apa yang Rasul kata kita boleh fikir. Fikir betul juga kalau ada dua mesti bergaduh gitu, gini, pakai akal kita. Okey. Confirm Allah satu. Padahal Rasul dah bagi tahu, percaya je lah. Tak. Kita boleh fikir. Dan kita fikir betul cakap Rasul.
Allah Maha berkuasa. Kita fikir, Allah Maha berkuasa ke? Kalau Allah tak berkuasa, macam mana nak buat? Ini punyalah hebat ke? Betul Allah Maha berkuasa. Tapi Rasul bagi tahu dulu. Dan kita boleh cerna, kita boleh fikir dan kita setuju. Yang keempat, tak ada. Iaitu Rasul bagi tahu, kita tak boleh fikir. Percaya je. Sami'na wa ata'na. Apakah dia? Seperti hal-hal syurga. Boleh fikir syurga? Boleh fikir tak syurga? Maknanya kata, bila mati nanti, setelah dihisap, cukup syarat, masuk syurga. Syurganya sangat nikmat. Boleh fikir? Nak fikir macam mana? Betul ke ada syurga? Tak boleh fikir. Betul ke Tuhan berkuasa? Boleh fikir? Boleh fikir. Fikir. Betul. Aku setuju dengan Rasul. Bahawasanya Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkehendak. Fikir. Betul. Allah mesti nak. Kalau Allah tak nak, macam-macam tak jadi. Sebab jadi-jadi ni yang Allah nak. Allah tidak ada permulaan. Fikir. Betul. Allah tak boleh ada permulaan. Kalau Allah ada permulaan, iaitu Allah dijadikan. Maka bila dijadikan, dia bukan Tuhan. Boleh fikir. Allah kekal, baqa. Boleh fikir. Betul ke Allah ni kekal? Sampai bila-bila? Allah kekal. Tidak ada penghujung. Tapi kalau Allah ada penghujung, Allah akan mati. Kalau Allah mati, fikir. Betul, Allah tidak ada penghujung. Allah baqa, Allah kekal. Betul. Setelah kita fikir, kita boleh. Tapi syurga, nak fikir macam mana? Rasul kata ada syurga. Dalam syurga penuh dengan nikmat. Nak fikir macam mana? Tak boleh fikir. Nak kata betul pun tak boleh. Dengan otak kita, dengan akal kita. Nak kata salah pun tak boleh. Sebab Rasul bagi tahu. Tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Nampak? Tentang ketuhanan kita boleh fikir. Dan kita setuju. Tentang yang ini kita tak boleh fikir. Sebab tu dia kata, kepercayaan dan kenyataan statement yang dikeluarkan daripada Nabi keluarkan dan kita tak boleh fikir. Kita fikir pun tak dapat. Nak fikir tentang ketuhanan dan kerasulan. Tu boleh fikir. Hebatnya Allah. Maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah. Itu boleh fikir dan kita akan dapat satu keputusan yang kita memang setuju dan kita kata masuk akal. Make sense. Tapi dalam syurga, neraka, tak boleh fikir. Nak fikir macam mana? Ada tak neraka? Ada. Cuba kau fikir. Nak fikir apa? Tak boleh fikir. Pernah jumpa? Tak pernah pergi neraka. Betul ke ada? Pernah mimpi? Pernah apa? Ada orang bagi tahu? Ada orang bagi tahu. Betul ke dia bagi tahu? Tak boleh fikir. Bila tak boleh fikir, sami'na wa ata'na. Maka kena percaya aja. Apa dia? Syurga, neraka, arash. Yang tak boleh fikir. Yang tak boleh fikir. Itu dia yang dipanggil dan hal-hal hari kiamat. Tak boleh fikir. Betul ke ada di padang mahsyar nanti? Kalau kita nak fikir pakai akal, tak boleh. Betul ke ada padang mahsyar? Ramai-ramai. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Sebab tak ada maklumat. Yang ada pada masyarakat nanti ada. Tu je Nabi bagi tahu. Habis macam mana? Percaya je. Tapi Tuhan tak boleh. Tentang ketuhanan tak boleh. Kata Allah itu maha berkuasa. Boleh fikir. Malah fikir. Percaya je lah. Siapa bagi tahu? Ustaz bagi tahu, mak bapak dia bagi tahu Allah maha berkuasa. Dia pun kata Allah maha berkuasa. Tak boleh. Engkau ada otak, fikir. Fikir. Betul Allah maha berkuasa. Setelah ada hujah-hujah dalam kepala, kita akan bahas nantilah. Oh, betul Allah maha berkuasa. Okey, baru sah iman. Tapi syurga tak payah fikir. Kalau fikir pun tak boleh. Percaya aja sah iman dah. Neraka percaya. Pada mahsyar percaya. Mizan percaya. Titian sirat percaya. Semua percaya. Tak payah fikir pun tak apa. Sebab kalau fikir pun tak dapat. Tapi kalau tentang ketuhanan, tak fikir, tak sah iman. Tak sempurna imannya. Itu empat tu, sebab tu ada empat. Yang pertama, membicarakan tentang zat Allah dari segi sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil. Mustahil Allah macam ni. Mustahil Allah pekak. Kita fikir, ya ke? Boleh jadi Allah pekak ke? Mustahil. Kita fikir. Betul Rasul kata Allah mustahil pekak. Maksud Allah tak pekak lah, mustahil. Betul. Setelah kita fikir, boleh. Tapi adalah perbahasannya. Bahas. Betul. Allah lemah. Ya ke Allah lemah? Mustahil Allah lemah. Ya ke mustahil? Tentang Allah lemah juga kot. Fikir. Betul, mustahil Allah. Tak mungkin Allah lemah. Boleh fikir. Allah bodoh, jahil, bukan berilmu, tak ada ilmu. Maksud jahil. Fikir. Tak mungkin. Mustahil Allah jahil. Boleh fikir. Itu yang pertama. Membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah. Yang kedua, membicarakan tentang Rasul, sifat-sifat Rasul. Perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Yang ketiga, membicarakan tentang makhluk. Tujuannya, bila kenal makhluk, kita tak letak makhluk tu jadi Tuhan. Bila kenal makhluk,
kita tahulah kita ni makhluk dan automatik kita tahu bila makhluk mesti ada yang jadikan. Last sekali kembali kepada Tuhan juga, nak kenal Tuhan dengan kenal makhluk. Yang keempat, tak boleh fikir. Rasul bagi tahu, percaya aja, kalau fikir pun takkan sampai. Kalau fikir pun takkan sampai. Takkan sampai bila-bila. Takkan sampai bila-bila. Tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir. Okey. Yang kelima. Masuk yang kelima. Faidatun. Faedah. Faedah ilmu. Yang kelima, faedah ilmu. Batu syurga dalam Kaabah. Nabi juga ke yang cakap? Ya. Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Kenapa cakap batu syurga dalam Kaabah? Macam pelik je. Macam pelik je bunyi. Hajarul Aswad. Ya, ada riwayat mengatakan dia asal warna putih lah, bukan warna hitam. Tapi sebab banyaknya dosa-dosa, dia jadi hitam. Hajarul Aswad. Batu hitam tu kan. Okey. Yang kelima. Faedah ilmu. Dengan maksud samarat. Faedah ni samarat. Ataupun buah. Samarat ni buah. Buah. Ataupun hasil. Ataupun untung. Ataupun faedah. Sama tu. Itu maksud faedah. Buah, hasil, untung. Untung apa? Belajar ilmu tauhid. Apa untung dia? Apa hasil dia? Apa buah dia? Apa faedah dia? Lagi cantik. Apa faedah ilmu ni? Iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul. Dengan kita belajar ilmu tauhid, kita dapat kenal Tuhan kita dari segi sifat-sifat Tuhan kita, dan kita kenal Rasul dengan burhan, dengan bukti yang nyata, lagi kuat, lagi yakin, lagi putus. Jazam, garanti. Bila kita belajar, faedah dia. Lepas belajar, apa faedah kau belajar ilmu tauhid? Aku yakin dengan kuat, dengan putus, dengan qat'iyah, dengan jazam, 100% tentang ketuhanan dan kerasulan. Itu faedah dia. Jadi penting ke? Pentinglah belajar. Sebab kita nak mestilah yakin tentang Tuhan kita. Dan Tuhan kita mungkin kita tak yakin, ya ke Allah ada? Ya ke Allah kuat? Ya ke? Orang teruk sungguh kita gitu. Jadi, lepas kita mengenal Tuhan dan percayakan Rasul, apa dapatnya? Apa faedah lagi? Apa buah dia lagi? Apa untung dia lagi? Dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Faedah mempelajari ilmu tauhid untuk mendapat saadah yang berkekalan, untuk mendapat keberuntungan, kebertuahan, bertuah, untung, berkekalan. Berkekalan tu maksud dapat tiket syurga. Ni banyak kali dah saya sebut ni. Dengan belajar ilmu tauhid, faedahnya dapat tiket syurga. Siapa tak nak tiket syurga? Bila dapat tiket syurga, maka dia pasti akan masuk syurga. Apabila sempurna akidahnya, sempurna imannya, sempurna tauhidnya. Kadar fardu ain je lah. Lebih lagi bagus. Bila dia dapat tiket syurga, dia boleh jadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia boleh jadi masuk syurga terus tanpa masuk neraka. Sebab dia ada tiket syurga. Dengan adanya, dengan belajarnya ilmu tauhid dan dia pegang. Belajar saja tak jadi. Orang Yahudi pun belajar ilmu tauhid. Tapi dia tak pegang. Dia kerja nak kona balik, bantai balik Islam. Jadi tak jadi. Dia kena belajar, ada ilmu ni dan pegang. Maka dia ada tiket syurga. Tiket syurga boleh pakai dua cara. Cara yang pertama, tak masuk neraka. Direct masuk syurga sebab ada tiket. Iaitu iman tadi, ilmu tauhid tadi. Yang kedua, tiket syurga ada. Tapi post-dated tiket. Bukan post-dated check. Post-dated tiket. Tiket tu hanya boleh digunakan setelah 2 juta tahun. Tapi tiket syurga. Tapi dia dapat digunakan, dapat di-cashkan 2 juta tahun. Dengan maksud, 2 juta tahun baru dapat pakai tiket tu. Habis tu dia nak buat macam mana? Masuk neraka dulu. Lepas 2 juta tahun, barulah dapat ambil tiket, baru boleh guna. Dan masuk neraka dulu. Ya, neraka Jahannam. Yang mana, kenapa orang macam mana yang ada tiket tapi masuk neraka dulu ni? Post-dated tiket. Post-dated tiket ni macam mana? Orang yang Islam ada iman, tetapi dia bermaksiat, banyak buat dosa. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sehingga dosa-dosa dia clear semua.
Itu makan juta-juta tahun lah. Lama lah. Lepas dah masuk neraka, cukup dosanya telah dibakar, telah disucikan dengan api neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga kerana dia ada tiket. Mana nak dapat post-dated tiket ni? Dapat dengan belajar ilmu tauhid, dah faham tentang ketuhanan kerasulan, pegang. Bila dah pegang, jazam. Bila dah jazam, putus sungguh 100%, okey, ada tiket. Sekarang aku tak nak masuk neraka langsung, maka lakukanlah segala suruhan Allah dan tinggalkan segala larangan, maka tiket tu tak jadi post dated dah, jadi cash, jadi terus boleh cash kan, terus bagi dekat malaikat, nah tiket koyak masuk syurga. Mudah-mudah kata gitulah, nak mudah-mudahkan cerita. Tak perlu lagi masuk neraka. Jadi maknanya pentinglah. Sebab tu dia kata mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang kekal. Kita yang tadi cerita akhirat. Akhirat kekal. Maka masuk neraka 2 juta tahun, kekal dalam syurga selama-lamanya. Ataupun tanpa masuk neraka, terus masuk syurga, kekal selama-lamanya. Maka penting tak ilmu ni? Faedah ilmu ni? Pentinglah. Kerana itu tak memadai semangat belajar. Semangat nak belajar, tak memadai. Semangat nak tadah telinga, tak memadai. Janji belajar agama, tak memadai. Tak memadai. Tunggu masjid surau di antara maghrib dengan isyak, tunggu aja, belajar aja apa-apa. Janji agama, tak memadai. Janji buka FB lah, janji buka Zoom, belajarlah apa saja, tak memadai. Kena tahu mabadinya. Ataupun kena tahu faedahnya. Kena tahu keutamaannya. Baru kita boleh letak mengikut, kita letak selayaknya mengikut prioriti. Janji agama belajar, janji agama belajar, tak boleh sebab dia ada prioriti. Ini adalah prioriti yang pertama. Sekejap lagi dia akan sebut bab tu. Ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi kenapa ambil keutamaan yang ke-10, 11, 20, 100? Utama dia duduk situ. Kenapa tak ambil nombor 1 punya utama? Jadi ramai orang memilih ilmu lain berbanding ilmu tauhid bila bertentangan dua ilmu. Ini ilmu ni, ini ilmu ni. Tak payah dengan ilmu tauhid lah. Apa, dia agak susah sikit lah. Dia kata susah sikit lah. Belajar ilmu lain lah. Ilmu lain tu ilmu agama juga. Belajar tajwid lah. Belajar perbetulkan sebutan Quran lah. Itu pun agama juga. Kalamullah. Dia sedap kan. Sedangkan martabat dia bukan nombor 1. Belajar ilmu tajwid bukan nombor 1. Martabat nombor 1 ilmu ni. Faedah belajar ilmu tajwid, dapat betul sebutan kalamullah, dapat betul tajwid, dapat betul makhraj dan sebagainya, dan dapat pahala. Bukan lepas daripada neraka faedahnya. Samaratnya, buahnya bukan lepas. Baca Quran lepas daripada neraka. Tidak. Tidak. Baca Quran bukan lepas daripada neraka. Tidak. Iman yang lepas daripada neraka. Dengan maksud ilmu tauhid. Pegangan yang akan melepaskan daripada neraka. Bukan bacaan. Bacaan Quran ni cuma membantu saja untuk lepas daripada neraka. Kalau dia tidak beriman, dia baca Quran, boleh masuk syurga? Lepas daripada neraka? Tak. Jika iman dia salah, iman dia tak betul, iman dia tak sempurna, baca Quran banyak-banyak boleh cover? Tak boleh. Iman dia dah sempurna, baca Quran banyak, baru mantap. Ni baru betul. Nampak? Priority. Jadi bila dia kata janji belajar agama, tak apalah, tak faham ilmu tauhid pun tak apalah, janji solat tak tinggal. Tu. Sedangkan solat bukan melepaskan daripada neraka. Tidak. Dengan solat tak dapat tiket syurga. Tidak. Habis tu ada ilmu pegangan, ilmu tauhid dan semayang banyak, dapat tiket syurga yang tinggi. Tiket syurga yang first, Firdaus. Jadi dengan banyak sembahyang dapat meningkatkan tingkatan syurga yang sangat nikmat ni. Tapi nak melepaskan daripada neraka, ilmu pegangan. Bukan sembahyang. Jadi kalau ilmu pegangan pun dia tak ada, ilmu tauhid pun dia tak ada, dia nak terus tingkat-tingkat syurga macam mana, dia tiket syurga tak ada. Jadi bila ada tiket syurga, barulah cerita tentang nak masuk syurga mana. Syurga yang paling bawah, syurga yang tengah, syurga yang paling atas, macam mana? Jiran dengan Nabi, syurga yang berjiran dengan Nabi, ke macam mana ni? Masa tu sembahyang apa semua.
Tapi ada orang kata, tak apalah, tak faham ilmu tauhid pun, janji solat tak tinggal, janji banyak solat. Tak tepat, salah. Biarlah tak faham ilmu tauhid pun, janji puasa tak tinggal. Biarlah tak faham ilmu tauhid pun, janji selalu baca Quran, nanti dia teman dalam kubur. Tidak. Biarlah tak faham ilmu tauhid pun, janji pandai tajwid. Tidak. Biarlah tak tahu ilmu tauhid pun, janji selalu sedekah. Salah. Biarlah tak pandai ilmu tauhid pun, janji buat baik pada orang lain. Tidak. Tidak. Tapi macam mana? Ada orang tak setuju. Orang tu masuk pelajar-pelajar lah. Kalau ustaz sebenar, dia tahu. Memang betul pun. Memang betul pun. Jadi maksud ilmu tauhid, jangan kita susahkan. Ilmu tauhid yang belajar, takluk, belajar, tanjiz hadis, tanjiz qadim. Oh, memang pening lah. Itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Bila sebut ilmu tauhid, dia jadi... Tak, sebenarnya mudah je, tak susah pun. Semua orang boleh faham. Sebab fardu ain, Allah akan wajibkan kita yang mampu untuk kita tanggung. Dari segenap jenis IQ. Tinggi IQ tinggi yang semua dapat. Cuma IQ tinggi dia belajarlah lebih fardu kifayah. Belajarlah fardu kifayah. Cuma pelajar-pelajar kita ramai yang tak setuju. Cuma kita tak perlulah berbahas dengan dia. Jadi nampak buruk pula. Tak payah berbahas. Cuma bagi tahu gitu je lah. Tak perlulah berbahas. Tak apa. Tak faham ilmu tauhid pun. Baca je Quran. Baca Quran banyak-banyak. Nanti dia masuk ke dalam syurga. Ya ke gitu? Ya ke? Habis kalau dia faham Allah tu mempunyai sifat-sifat yang tak sempurna. Boleh masuk syurga juga. Contoh dia kata Allah tak reti. Allah tak tahu. Baca Quran banyak tapi dia berpegang Allah tak tahu. Bagus baca Quran dia. Contoh Allah tak tahu. Dia kata esok Allah tak tahu apa jadi lagi sebab tak jadi lagi. Bila jadi baru Allah tahu. Sekarang ni hari ni Allah tak tahulah apa jadi esok. Bila esok jadi baru Allah tahu sebab baru jadi. Jadi tak jadi lagi macam ni Allah tahu. Ada orang memang berpegang macam ni. Baca Quran berlambak banyak-banyak hal saya berjuzuk-juzuk saya. Tapi dia kata esok Allah tak tahu. Kenapa Allah tak tahu esok? Sebab esok tak jadi lagi. Tunggu jadi dulu. Bila dah berlaku maka Allah tahulah. Jadi hebatnya Allah katanya, kita kalau berlaku depan mata je baru kita tahu. Allah tidak. Satu dunia Allah tahu apa saja yang berlaku setelah ia berlaku. Nampak macam hebatlah juga. Kita hanya tahu perkara yang depan mata yang kita baru dapat maklumat. Allah tidak. Jadi je Allah terus tahu di seluruh dunia, di seluruh cakrawala Allah tahu apa yang terjadi setelah terjadi. Hebat tak? Hebat. Tapi yang selagi tak terjadi Allah tak tahu. Adakah begitu pegangan yang betul? Tidak. Tidak, bukan itu pegangan betul. Maknanya Allah tak tahulah juga esok jadi apa. Maka rosaklah sifat ilmu Allah. Tapi baca Quran banyak. Boleh masuk syurga agak-agak? Gitulah. Kalau imam lantikkan majlis agama negeri akan utamakan pelajaran tauhid. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau ya, alhamdulillah. Fahamlah tu. Ramai yang salah faham tentang keutamaan ilmu ni. Kalau kita pegang akidah seperti cara ulama zaman salaf dulu boleh ke? Bolehlah kalau iman kita seperti iman zaman salaf. Jika iman kita, pegangan kita, jazam kita seperti orang-orang zaman 300 tahun hijrah ke bawah, ke bawah tu maksud ke 300 200 tu lah maksudnya ke atas ke atas. Ke sanalah, bukan ke 400, ke 300 tu salaf. Salafus soleh 300 hijrah tu. Ke belakang. Ya ke belakang. Ke depan. Ke belakang ke depan. Ke 300 200 setengah 200. Kalau iman kita begitu boleh. Kalau tak ada lintasan-lintasan Jahannam yang ada dalam otak kita tentang ketuhanan kerasulan, okay? Percaya Allah, percaya dengan baca Quran, salah, tak dipersoalkan apa-apa, percaya saja. Tak ada lintasan. Ya ke? Tentang Allah macam tu. Tentang Allah macam ni. Macam tu, macam ni. Itu zaman salah tak ada macam tu, macam ni. Percaya terus. Kita yang ada ilmu sifat 20 perbahasan-perbahasan sebab otak kita macam-macam fikir. Kata gitu, kata gini, gitu, gini, otak kita. Maka perlu jawab tu perbahasan sifat 20 ni. Jadi kalau kata kita nak
faham akidah seperti ulama zaman salaf, boleh kalau kita tak ada lintasan-lintasan gitu. Dan kita faham terus, masuk dalam hati, jazam terus. Adakah kita begitu? Nak macam tu, makan kena jaga. Kita celek-celek dah makan, apa tak tahulah, ayam sembelih ke tidak tahu. Main beli aja. Dekat supermarket tu, sembelih agak-agak. Tak kisahlah Giant ke, Concept ke, apalah, apa-apa kat sini, TMG ke, apa lagi, saya nak tak ingat sebut-sebut semua tu, Tesco ke, ayam tu. Itu bercerita pasal ayam. Percaya je. Sebab itu kafir punya. Ini syarikat kafir tu. Kalau syarikat Islam, boleh kita kata orang Islam. Kalau kita beli kat pakcik yang jual tepi jalan, kita orang Islam. Ini kafir. Main boleh makan? Ada tanda halal. Kalau ada halal sembelih, kitalah. Ada chop ke apa kan? Ini yang tak ada. Saya baru pergi tadi. Baru pergi tadi. Tengok-tengok tak ada. Risau nak beli ayam tu. TMG. Kat sini TMG ni terkenal lah. Nak beli ayam ni. Mana tanda halal pun tak ada. Apa pun tak ada. Yang jual, yang toke dia, semua Cina. Kafir lah. Akhirnya boleh beli ikan. Ikan tak payah sembelih. Udang tak payah sembelih. Bimbang. Tiba-tiba kita nak berpahaman seperti pahaman salaf. Tak ada. Setan tak ada membisikkan sesuatu. Awal-awal kita lahir lagi dah. Makanan kita syubhah. Hidup kita syubhah. Mata kita melihat aurat. Mata kita melihat benda-benda lara semua. Tiba-tiba banyak lintasan. Kalau boleh kita nak ikut zaman salaf tanpa ada lintasan-lintasan, fikiran-fikiran buruk, silakan kalau boleh. Itu yang terbaik sebenarnya. Biasanya payah. Saya nak sambung. Ada soalan banyak. Kalau kita pegang akidah, kan? Kalau faham ilmu tauhid secara umum je, dah cukup. Yang penting banyak belajar baca Quran dan tajwid yang betul. Ada kenyataan sejarah macam tu. Bagaimana Ustaz? Dia kata, kalau faham ilmu tauhid secara umum je, itu perlu dijelaskan lagi. Apa maksud secara umum je? Maksudnya kadar fardu ain lah. Betul lah. Apa maksud secara umum je tu? Apa maksudnya? Nak tahu juga. Apa maksud secara umum? Secara umum tu kata Allah ada. Cukup. Bukti, dalil, entah. Tak tahu. Adalah maksud ayat Qul huwallahu ahad. Itu menandakan, habis akal kita kata Allah ada tu. Alah, adalah. Itu ke umum. Kalau begitu tak cukup. Dia ada syarat. Secara umum tu betul. Tapi umum-umum pun ada syarat. Syarat gini, barulah sah. Syarat gini, kalau tak cukup syarat gini, masih lagi sah iman tapi berdosa besar. Kalau gini, tak cukup syarat gini, kafir. Walaupun orang cakap Islam. Sebab dia tak cukup syarat iman dia. Jadi dia ada. Perbahasan dia di bawah ni ada. Kalau dalam kita Akhiratul Najin, saya sebut banyak kali dah bab ni. Dia ada syarat. Secara umum tu betul. Tapi maksud secara umum tu, nak jadi secara umum tu dia ada syarat-syarat. Bukan boleh kata-kata Allah itu ada, Allah tu wujud. Cukup secara umum. Allah Maha berkuasa. Cukup. Oh, tak memadai. Tak memadai. Walaupun sah imannya secara umum begitu, maksud umum gitu, tapi dia tak ada dalil, dia tetap berdosa setiap saat, dosa besar. Berdosa besar juga, tapi secara umum yang berdosa ada, secara umum yang kafir pun ada, secara umum yang tak berdosa pun ada. Dia ikut syarat dia. Secara umum macam mana? Allah Maha berkuasa. Maha berkuasa. Dalilnya, buktinya, tak tahu nak cakap lah, tu garu situ, garu sini, entahlah. Tapi Allah Maha berkuasa lah. Berdosa besar. Tapi masih sah iman dia. Kalau itu masuk umum, dia sedang berdosa besar. Cuma dia sah iman dia. Baca Quran tak dapat bantu. Tak dapat bantu dia. Kalau dia kata Allah tu kekal. Macam mana Allah kekal? Allah kekal. Sebab Allah Tuhan secara umum Allah kekal. Takkan Allah mati kot. Okey, sekadar itu tak memadai. Dia kena ada dalil-dalil lagi. Bila ada dalil-dalil tu, barulah sah. Kalau sekadar dia kata Allah tu kekal, takkan Allah mati kot. Allah kekal lah. Cukuplah secara umum gitu. Masih lagi berdosa besar tapi sah iman. Kalau umum maksud tu, salah. Sebab umum begitu, umum yang sekadar sah iman tapi dosa besar. Dia ada simbang kat bawah ni saya rasa. Bab tu. Apa syarat-syarat dia tu? Ada syarat-syarat kalau dia faham secara umum, tanpa cukup syarat, sah iman tapi berdosa besar. Setiap saat sampai mati, kena seksa. Tapi sah iman dengan maksudnya, masuk neraka, lepas tu masuk syurga. Quran tak dapat bantu. Tak boleh. Ada yang secara umum,
Yang kafir terus. Dengan maksud di sisi Allah dia tak Islam. Dia tidak beriman. Tapi di sisi manusia dia beriman. Maksudnya apa? Dia faham gitu je. Allah Maha berkuasa. Ya kot. Nah, jadi umum je. Allah tu Tuhan lah. Tuhan. Tuhan. Langsung lagi teruk. Yang itu di sisi Allah tidak beriman, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Itu umum juga. Ada yang maksud umum, maksudnya macam ni. Tak payahlah bahas dalam-dalam. Kita faham Allah itu Maha berkuasa. Dalilnya bawa dalam satu ayat Quran. Lepas tu Allah Maha berkuasa. Apa bukti, dalil, bukti Allah Maha berkuasa? Allah Maha berkuasa, buktinya kan alam ni dah ada. Baharu alam ini telah terjadi, maka dengan alam ni ada, menandakan Allah berkuasa. Cukup. Umum cukup. Itu sah iman, tak ada masalah. Quran dah boleh bantu dia. Jadi kita tengok maksud umum tu macam mana. Cara umum tu macam mana. Masa tu Quran boleh bantu dia. Banyak baca Quran boleh bantu. Sebab dia ada dalil. Dia kata Allah tu Maha berkuasa dan dia boleh fikir iaitu kalau Allah Maha berkuasa kerana telah kita ni ada, alam ni ada. Kalau tak berkuasa, macam mana boleh jadi alam? Macam mana boleh jadi kita yang punya kompleks, punya hebat kita ni? Maka ada yang menjadikan Allah. Yang nak jadi macam kita ni mesti yang menjadikan tu berkuasa. Maka Allah berkuasa. Dapat cakap itu? Okey. Secara umum tu. Tak payah dalam-dalam, tak payah dah. Cukup. Maka Quran dapat bantu yang tu. Umum tu betul. Jadi kena tengok juga dia cakap umum tu apa. Ada umum yang betul, ada umum yang sah iman tapi berdosa besar, ada umum yang tak sah iman. Jadi secara umum tu perlu diperincikan lagi. Siapa? Puan Fauziah Said. Secara umum tu perlu diperincikan. Apa maksud umum? Rumah pun ada esro memang taklah jadi salaf. Setuju? Rumah pun ada esro. Nak salaf apa? Panau salaf pun. Nak salaf apa? Rumah pun ada esro. Esro bayar 120, 130, 150 sebulan. Baik sedekah masjid lah. Kenapa? Tak boleh nak tengok TV juga. Oh naklah. Lepas tu kau nak sembang salaf. Itulah. Macam itulah. 90% orang yang saya kenal semua pulun mengaji tajwid, fardu ain bagi mereka pi dengar ceramah, jengkreng memang. Tahid lagi tak mau mengaji langsung. Ketegak. Tahu macam mana? Tapi kita tak boleh paksa dengan Ustaz, janganlah mengaji, jangan kata gitu. Nanti dia anggap kita tak bagi mengaji. Cuma kita kata dari segi kepentingan, tauhid belajarlah juga. Duk belajar kalam Allah, Quran tu, duk belajar. Kita kenal tak tuan dia. Kalau tuannya kenal ke tak? Jadi nak kenalah belajar ilmu tahid juga. Janganlah duk belajar ilmu tajwid aja. Kena cakap gitu. Jangan cakap apa pula belajar ilmu tajwid. Tinggalkan ilmu tajwid ni. Belajar ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid fardu ain. Cakap gitu orang lagi. Dia kena saya sebut apa? Kita nak dakwah orang, kita nak pesan ke orang, hendaklah kita betul dan kita kelihatan betul. Kelihatan betul tu yang susah nak buat. Betul tu memang boleh langgar. Janji betul kita memang boleh langgar. Tapi untuk dakwah dia ada skill. Antara skillnya betul dan kelihatan betul. Nak kelihatan betul tu kena pandai. Kalau kita kata belajar ilmu tajwid. Tauhid tak belajar. Tauhid tu penting. Tajwid tu tak penting pun. Betul dia cakap. Kalau tak baca Quran tak berdosa. Kalau tak reti tajwid dengan sebab tak reti tajwid, dengan sebab tu dia tak baca Quran tak berdosa. Kalau tak reti tajwid jangan baca Quran, tak berdosa pun. Tapi tak belajar ilmu tauhid berdosa. Jadi kena belajar. Tinggalkan tajwid tu. Nampak betul tu. Tapi nampak salah. Nampak salah kan? Nampak macam mencerca ilmu tajwid kan? Sedangkan kita cakap tu betul. Tak salah cara dakwah gitu. Tak cerdik. Jadi kena cakap pandai. Kena cakap pandai-pandai. Biar nampak dia betul. Biar nampak kita bagi tahu dia yang betul dan dia pun nampak betul. Dan apa yang dia buat tu memang betul. Iaitu belajar ilmu tajwid. Cuma kita kona sikit. Nak kona dia ada seni untuk macam mana kita nak. Yang buat tu betul dah. Memang betul dah dia buat. Dan kita puji apa dia buat dan kita kata apa dia buat tu betul. Hakikatnya salah. Sebab prioriti. Prioriti dia tak letak tempat yang sebenar. Tapi kita kata dia betul. Buat seumpama dia betul, bangga dia. Lepas tu kita seni tu. Kalau kita kata tak belajar ilmu tauhid, dosa sepanjang masa. Jadi tinggalkan ilmu yang kau nak belajar sekarang ni. Kata gitu betul, memang betul. Tapi kelihatan tak betul kan? Kelihatan macam kita kata apa?
kita macam kita kata jangan belajar ilmu tajwid. Seolah-olah gitu dia faham. Kita cakap lain, dia faham lain. Kerana salah kita iaitu tak ada skill. Tak ada seni. Jadi hati-hati dalam kita nak cakap tu. Sebab takut nanti orang lagi-lagi. Orang lagi-lagi. Sebab apa? Dia kata sikit-sikit fardu ain, fardu ain, fardu ain. Dah. Sebab kita sebenarnya salah. Sebab kita terlalu sebut sangat dalam keadaan mendesak, menyebabkan dia terasa macam nak tolak. Dia kata gitu, dia nak tolak, menolak. Sebab kita desak. Dia skill tu penting. Sebab ramai sekarang kita duk perhati, bila dah faham tentang kepentingan fardu ain, mereka hari-hari duduk cerita pasal fardu ain dekat orang yang memang tak nak belajar fardu ain. Bila cerita gitu, menjauhkan orang lagi daripada fardu ain, bukan mendekatkan. Tidak. Ustaz jangan marah saya habis diplomatik tapi daripada tegak. Tak apalah, itu nasib lah. Nasib lah. Tapi cuma pastikan cara diplomatik. Cantik kat cara tu. Cara diplomatik yang sungguh-sungguh dalam keadaan dia terasa apa yang sedang dia buat itu betul. Cuma dia perlu tambah aja. Tu nak cakap tu yang susah. Susah nak buat, susah. Tapi kita kesian kat dia. Kepentingan tu, kepentingan. Kepentingan. Bila kita saja belajar, jawabnya saya tanya awak je lah ilmu tu. Aduh, memang salah. Memang masalah. Ayam ustaz beli dekat kedai runcit pelindung rezeki atau supermarket Pahang Darul Makmur. Pasal hari ni Jaib punya. Wow. Apa? Kedai runcit pelindung rezeki kat mana? Oh, kat tepi sana tu Oh, ya ke? Atau supermarket Pahang Darul Makmur. Wow. InsyaAllah saya cari nanti. Saya rasa tahu kedai runcit pelindung rezeki ni. Maksudnya ustaz, dia kata, tak payah belajar secara mendalam. Bukan nak jadi ustaz atau ustazah. Cukup untuk faham diri sendiri. Bolehlah kalau nak kata gitu. Cuma macam tak best sangat pula ayat dia. Maksudnya bukan tak payah macam mendalam. Tak payah belajar sampai mendalam. Kalau boleh pergi, belajarlah sampai mendalam. Belajarlah. Tapi kalau dah lepas fardu ain, tak belajar pun tak apa. Ayat dia gitu. Bukan kata belajar tak payah dalam-dalam sangat. Belajar je sikit-sikit, cukup sekadar untuk diri sendiri. Bukan kita nak jadi ustaz-ustazah pun. Cukup sudahlah. Tak cantik ayat tu. Ayat dia gini yang cantik. Belajarlah sehingga lepas tahap fardu ain. Kalau boleh belajar lagi. Sambunglah. Tapi kalau kata sampai tahap tu aja dan tak lagi dah, serabut dah tak lagi, tak apa, tak berdosa dah. Kan cantik sikit ayat dia tu. Bolehlah, saya fahamlah. Allah Maha Berkuasa, dalilnya wujud alam ini. Ataupun baharu alam ini. Ataupun alam ini telah dijadikan. Itulah. Saya biasa share kuliah ustaz kepentingan belajar ilmu fardu ain. Suruh mak dengar. Suruh mereka dengar. Mak suruh mereka dengar. Itulah. Guru tajwid kena khabar. Kita khabar ke guru tajwid tu. Tak, sebenarnya guru tajwid kena pesan lah. Sebab dia ramai follower. Kalau dia ramai, dia kena pesan. Kita belajar ilmu tajwid ni, bagus. Ramai. Tapi jangan lupa, kita kena belajar juga ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kena belajar juga, dia kena pesan sepatutnya. Sebab ingat, guru yang sebenar, guru yang membawakan muridnya ke Allah, bukan ke dia. Apa sahaja yang menyebabkan murid tu akan lebih mendekati ke arah hidayah Allah, dia kena cakap. Kalau dia kata, kalau aku cakap gini, murid aku akan lari ke tempat lain. Jadi aku tak cakap, itu bukan guru sebenar. Menyorok kebenaran. Dosa. Guru tu. Guru, dia bukan bawa orang kepada dirinya. Tidak. Dia akan bawa orang kepada Allah. Bila dia bawa orang kepada Allah, walaupun dengan dia bawa orang kepada Allah, menyebabkan murid tu tak duduk dengan dia dah. Duduk dengan orang lain. Walaupun begitu, dia kena cakap. Itu guru yang sebenar. Kita belajar, lebih dekat kita dengan Allah. Lebih kenal kita dengan Allah. Itu dia. Itu guru. Bukan, lagi kita belajar, lagi apa? Dekat kita. Lebih dekat kita dengan guru itu. Maknanya guru itu bawa dekat dia. Bukan bawa ke Allah. Tinggalkan guru gini. Sebab dia tak nak cakap. Kalau aku cakap, nanti dia orang pergi ke ustaz lain. Sebab aku tak mengajar gitu. Aku tak mengajar bab ni. Kalau aku cakap, dia orang pergi lagi tempat lain.
Jadi aku tak payah cakap lah. Biarlah orang lain cakap. Tak cakap lah. Nanti kan lari follower. Guru macam ni tinggalkan. Ya, guru saya sentiasa pesan utamakan. Bagus. Kalau dia nak ajar apa sekalipun, nak ajar sejarah, nak ajar matematik, nak ajar apa, nak ajar nahu, nak ajar surah, nak ajar bahasa Arab, nak ajar tajwid, nak ajar apa sekali, tafsir, hadis, dia sentiasa kena pesan ke anak murid dia supaya utamakan fardu ain kalau tak lepas lagi. Kalau dah lepas tak payahlah nak sembang-sembang tu. Anak murid dia semua ustaz-ustaz. Semua ustaz-ustazah. Tak payah ceritalah fardu ain. Ajar je lah hadis, ajar je lah tafsir, ajar je lah mantik tinggi-tinggi, ajar je lah nak ajar apa pun. Tak payahlah pesan sebab dia punya murid dia semua dah ustaz-ustaz. Tapi kalau orang biasa, orang pula boleh masuk keluar, kejar orang lain, sentiasa kena pesan. Guru yang sebenar, guru yang membawa muridnya ke Allah, bukan ke dirinya. Okey? Biasa buat soalan fardu ain dulu, tanya jawab, lepas tu share kuliah ilmu. Okey, cantik. Kat itulah kalau kita tahu anak murid dia tak ada tauhid, kita lah kena sampaikan pada guru tu. Bolehlah kalau pandai diplomasi, bolehlah. Silakanlah. Okey, jadi sekarang ni kita kena satu lagi sebab sikit sangat, dah pukul 10.30. Jadi kita mula tadi 9.35, jadi ada 5 minit lagi, kena satu lagi. Cukup dulu, kejap sabar soalan. Yang keenam. Masuk yang keenam sebab sikit sangat progres dia. Kita dah janji, mengaji kitab kita pasti ada progres. Akan meluak-luak hati kita, nak belek seterusnya. Antara teknik untuk belajar kitab supaya tak tinggal. Mesti ada progres yang boleh dilihat. Jangan alahai, duk baca muka surat 55, esok 55, minggu depan 55, 3 minggu 55, bulan depan baru 56. Jadi lemah semangat. Jadi progres untuk kita janji sebelum ni, kita akan baca satu lagi, satu yang keenam. Sebab nak dapat progres tu. Nisbah ilmu ini, ilmu tauhid dengan lain-lain ilmu, dengan ilmu yang lain. Ilmu tauhid dengan ilmu yang lain. Ilmu yang lain termasuk fardu ain, fardu kifayah, tak kisah, janji ilmu lain. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fitan, ilmu fiqh tahawulat, ilmu sirah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu semualah. Janji perbandingan ilmu tauhid dengan ilmu lain. Okey. Iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. Dia adalah ilmu yang daripada ilmu agama Islam, tapi yang duduk nombor satu. Itu maksud ilmu yang terbangsa kepada agama Islam. Ilmu Islam. Ilmu bagus, ilmu Islam. Dan yang paling utama ataupun nombor satu. Nombor satu adalah ilmu tauhid. Nisbah ni ataupun kita panggil bandingan. Perbandingan ilmu tauhid, kedudukan ilmu tauhid berbanding kedudukan ilmu-ilmu lain. Bandingannya adalah ilmu tauhid adalah asal, usul, umbi, sumber, nombor satu. Ilmu tauhid, selain daripada ilmu tauhid, ilmu furu' dipanggil, ilmu cabang, ilmu cawangan. Jadi bila kita sebut HQ dia ilmu tauhid. HQ dia. Ejen-ejen dia, stokis-stokis yang lain, itu ilmu cabang dengan masuk ilmu lain. Jadi yang paling besar HQ dia ilmu tauhid lah. Itu kedudukan ilmu tauhid berbanding ilmu lain. Nombor satu. Kata para hukama dalam syairnya, ayyuhal mubtadi. Wahai orang-orang yang baru belajar. Mubtadi, orang-orang yang baru belajar. Litatluba ilma kullu ilmin abdun li'ilmil kalam. Kata para hukama, orang bijak pandai, wahai orang yang baru belajar. Kita lah ni. Belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Sesungguhnya setiap ilmu itu hamba kepada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tuan, ilmu lain perumpamaan lah. Ilmu lain tu hamba. Kita duk sibuk pasal hamba-hamba, ilmu hamba, kita tak belajar ilmu tuan. Ilmu tuan. Jadi belajar ilmu fiqh tidak berguna jika tidak kenal yang menurunkan hukum itu. Haram, halal, tak guna kalau kita tak kenal siapakah yang menghalalkan dan mengharamkan.
Tak guna. Tak ada guna. Padahal ilmu fiqh kan bagus. Yang mengharamkan, yang mengharuskan, yang mensahkan, yang membatalkan. Kita tak guna ilmu tadi, ilmu fiqh tadi. Kalau kita tak kenal, siapa yang membatalkan? Siapa yang kata batal? Siapa yang kata haram? Itu yang kena tahu. Tak guna ilmu tajwid, tak guna ilmu qiraat tanpa kenal tuan kepada kalam itu. Kalamullah tu tak guna sebutan yang betul, tajwid yang betul kalau tak kenal tuan punya kalam. Owner dia tak guna. Sebab tu belajar ilmu tanpa didasari dengan ilmu tauhid, dia akan tak straight, dia akan gelong sikit. Belajar ilmu sirah, ilmu sejarah, sejarah Islam contoh, tanpa didasari dengan ilmu tauhid, maka sirah tu akan menyeleweng. Kita akan faham cara menyeleweng. Sebab kita nak faham tentang kerasulan, sirah Nabi, kita kena ada tauhid tentang 9 sifat Rasul tadi. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Faham yang tu, dah jadi pegangan kita belajar sirah. Kalau pelik sikit je kata, tak mungkin Nabi macam ni lah. Habis dalam sirah, maka kita akan kaji. Kalau tidak, kita akan cerita ikut je pasal sirah. Sirah kita tu sedikit lari, canggung, menyeleweng sedikit. Sebab kita hanya belajar sirah tanpa ada tauhid. Itu yang ke-6. Yang ke-7 agak panjang, akan datang. Yang menghantarkan. Kita akan cerita tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka lah yang menyusun ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni. Sebab tadi ada satu soalan yang tentang apa tadi? Dah terlepas soalan awal-awal tadi. Yang 4 tu ke Ustaz Syak Zon Waham Jahil. Itulah dia Jasri. Betul lah tu. Abang J. Itulah dia. Itulah maksudnya apa yang panggil tadi? Faedah ilmu tu. Dapat mengenal Tuhan dengan yakin, dengan jazam yang 4 tu. Ya betul. Tapi dalam kitab kita tak tulis 4 tu. Tak ada. Itu kita Aqidatul Najin. Mana tadi? Hilang dah soalan. Tak apalah. Oh, bukan. Biarlah. Habislah kita itulah. Itulah saya nak cari yang itulah tak jumpa pula. Saya cari yang tauhid 3 tadi itulah. Mana pergi? Tak jumpa je lagi. Tadi baca dah yang tauhid 3 tadi. Sebab tak masuk lagi dalam kita punya perbahasan, saya tinggalkanlah dulu soalan tu. Tapi lepas tu Ustaz, soalan dia pukul 10 Ustaz. Pukul 10, cantik. Macam tu lah cakap, boleh saya cari terus senang. Bagaimana pula kaedah tauhid 3? Apa? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Dia panggil tauhid 3 serangkai kan? Sebab ada kawan ajak pergi daurah. Thank you. Macam mana pula kaedah tauhid 3? Guru-guru kita yang agak keras, dia kata tak boleh belajar, sesat. Tu guru-guru kita. Guru kita ngaku guru kita. Tak boleh belajar. Kita yang ni sikit, kita jawab gini. Sebab dia guru. Dia ada kuasa, ada authority untuk kata. Maka dia kata, kita ada authority kata. Bimbang kita nak kata gitu. Jadi kita kata gini. Dia tu dia punya pasal tauhid 3 tu. Kita kata gini. Kita tak nak belajar tauhid 3. Kita nak belajar tauhid sifat 20. Sebab cara ini yang kita akan bahas akan datang ni. Cara atau kaedah yang disusun oleh yang nombor 7. Yang nombor 7 iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka menyusun. Sebenarnya yang menyusun 13 je, bukan 20 sifat. 13. Mereka yang menyusun, dan selepas mereka menyusun, itu zaman salaf. Zaman salafus soleh. Zaman 300 ataupun awal 400
Hijrah. Bila mereka telah menyusun kaedah ini, waktu tu tak ada lagi 3 serangkai. Tak ada. Tak ada 3 serangkai. Tak ada lagi, tak wujud lagi. Yang ada ini dulu. Tapi sebelum tu salafus soleh dia faham cara salafus soleh. Itu memang faham dia memang mantap. Ini selepas cara pemahaman ketika Nabi ada dan setelah para sahabat faham dia cara salafus soleh. Ada kaedah yang dia guna, mereka guna. Sami'na wa ata'na, dengar tanpa ada lintasan pelik-pelik dalam kepala. Itu mereka. Kemudian bila ada macam-macam yang berlaku pelik-pelik, dah ada lintasan pelik-pelik, ajaran sesat dah keluar, waktu tu zaman 300 Hijrah ataupun awal 400, era 300-400. Maka mereka ni menyusun satu kaedah yang diambil daripada Quran, kaedah jadilah kaedah sifat 20. Waktu tu 3 serangkai tak ada. Dan selepas pada tu ulama-ulama besar yang lain, Imam Nawawi, Imam Bukhari, banyak imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain selepas pada itu mereka menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita panggil sifat 20 tadi. Dan lepas pada tu Imam Ghazali, lepas pada tu imam-imam yang lain sampailah 1000 tahun. Boleh kita kata gitu, 1000 tahun. Menggunakan kaedah itu. Dan mereka adalah ulama yang besar, mereka tak sesat, terbukti ianya selamat. Tiba-tiba keluar satu kaedah baru yang kita panggil 3 serangkai, yang keberkesanannya tentang pemahaman tak terbukti sangat. Kalau terbukti pun baru 100 tahun, 200 tahun kot. Maknanya baru sangat. Nak berbanding dengan pahaman sifat 20 itu lagi lama. Dan terbukti ianya dapat faham dengan pahaman yang lurus lah, betul, dan ulama-ulama terdahulu semua akui. Kenapa kita nak tinggal jalanan yang selamat? Kenapa kita nak ambil risiko jalanan yang tak terbukti selamat dan banyak kontroversi? Kenapa? Kita orang yang tak mempunyai autoriti nak kata sesat. Itu Tok Guru boleh kata. Dia memang autoriti. Sesat 3 serangkai. Kalau kita kata gitu, kita akan bergaduh dengan mereka-mereka yang bawa jalan 3 serangkai. Jadi kita kata macam mana? Kenapa aku nak ambil risiko? Kenapa kita nak ambil risiko? Sedangkan jalan yang memang dah selamat daripada dulu sampai sekarang, memang selamat, benar, selamat, dan dapat kepahaman macam mana Nabi faham. Kita nak konon-konon susah pening kepala, cara tu kita guna kaedah lain nama 3 serangkai yang kontroversi, yang tak terbukti. Kenapa? Itu kita orang awam. Nampak? Cara untuk kita tak nak gaduh. Tapi Tok Guru memang dia ada autoriti, memang dia boleh cakap sesat, mengarut, sesat. Boleh dia boleh cakap. Kita bukan kerja nak gaduh. Jadi oleh kerana itu, macam mana kalau orang ajak? Tak payahlah kita nak belajar, sebab jalanan yang terbukti ni pun tak habis belajar lagi. Kenapa nak ambil risiko? Kerja nak kena buat. Itu ini. Belajar pun berapa je sehari, sejam 2 jam je belajar sehari. Itu yang rajin. Yang malas sebulan sekali, sebulan 2 kali pun belajar. Sibuk nak belajar, jalan yang belum tentu selamat ataupun tidak. Yang dipertikaikan. Kenapa sibuk? Kenapa tak belajar? Yang mana memang dah selamat, terbukti berkurun-kurun dan tak habis belajar pun. Jadi itu jawapannya. Jawapannya. Jadi tak payah lagi belajar, teruskan belajar sifat 20 kerana jalan ini selamat dan kita pun tak habis nak belajar lagi. Kalau dah habis fardu ain pun, fardu kifayah habis. Tentang tauhid, baguslah belajar fardu kifayah. Banyak sambung fardu kifayah. Tak payah habiskan memori kita, RAM kita dengan belajar tauhid 3. Jadi kita tak menolak, tak cari gaduh dengan dia. Kita kata, ini aku nak sendiri. Kita tak cari gaduh. Sebab apa? Sebab kalau kita kata keras macam tu, cari gaduh, diorang serang-serang, diorang boleh buat fitnah, diorang boleh buat macam-macam, susah pula hidup kita. Kalau Tok Guru, dia ada pertahanan buat, dia ada banyak, dia punya dia punya askar. Kita yang tak berapa nak ada askar ni, kalau kena serang macam ni. Begitulah bagi kita. Jadi teruskan belajar sifat 20. Okey, yang ketujuh akan datang. Dah lebih pula dah. Ada soalan dia akan jadi lebih lah. Kita berhenti dekat yang ketujuh, muka surat 7, yang menghantarkan. Yang menghantarkan akan datang. Wallahu a'lam.
tangguh dulu, sudah ingin tasbih kafarah dan suratul Al-Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.